Bismillah. Bismillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Rabbi wa nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa nuthni 'alaika wa nukabbiruka wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa masjid, yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati pertemuan kita, Allah Ta'ala memberkati majlis kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keberadaan kita dalam majlis ini adalah seperti benar-benar kita berada di dalam taman daripada taman-taman syurga. Semoga mudah-mudahan ianya menjadi sebab untuk kita semua dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi. Allahumma amin. Hadirin yang dikasihi sekalian, pagi ini adalah hari ke-29 daripada bulan Ramadan, yang malam tadi merupakan malam ke-29 daripada bulan Ramadan. Artinya sudah tidak ada lagi malam ganjil yang akan kita lalui, atau dengan bahasa yang lain, hanya berbaki sekitar 2 hari lagi untuk kita menghabiskan hari ini dan esok, kalau tak silap saya, untuk kita menghabiskan bulan Ramadan, yang saya yakin semua kita perlu bermuhasabah dan melihat, dan saya pun kena merenung apakah pencapaian dan dapatan-dapatan yang kita lalui daripada bulan Ramadan, sebagaimana suatu ingatan yang pernah disabdakan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah bersabda, gharima anfin man adraka Ramadan falam yughfar lah. Alangkah besarnya kerugian orang yang diberikan kesempatan melalui bulan Ramadan, tetapi berakhirnya Ramadan dalam keadaan dia masih tidak lagi mendapat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita ada 2 kali lagi atau 2 hari sahaja lagi yang kita lalui. Kalau kita betul-betul manfaatkan ia, mudah-mudahan kita semua nanti diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita cuaikan waktu ini, saya khawatir kita mungkin tidak ketahui adakah jumpa nanti bulan Ramadan pada masa akan datang ataupun tidak. Kalau umur kita panjang, mungkin kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Tetapi kalau kita pergi dulu, maknanya kita tak akan jumpa lagi dah dalam bulan Ramadan. Maka dengan itu tuan-tuan, 2 hari ini pada pandangan saya adalah waktu yang kritikal
untuk kita betul-betul memanfaatkan baki-baki hari yang ada untuk kita betul-betul mendapat keampunan Allah. Di sana ada hadis yang lain, lebih kurang maknanya berbunyi, kalaulah seorang itu tidak diampunkan dalam bulan Ramadan, bulan apa lagi dia boleh diampunkan? Faham tak maksudnya? Kalau bulan yang macam ni baik pun tak dapat keampunan, maka bulan apa lagi yang diharapkan untuk dia diampunkan? Maka mudah-mudahan tuan-tuan, berbaki daripada 2 hari ini kita betul-betul mohon keampunan kepada Allah, dan Allah Ta'ala ampunkan kita semua insya-Allah. Allahumma amin. Hadirin yang saya kasih sekalian, insya-Allah Ta'ala, yang tadi bukan tajuk tazkirah kan, yang itu mukaddimah pasal lama dah tak jumpa kan. Okey, hadirin yang saya kasih sekalian, tajuk kita ataupun suatu perkara yang kita nak capai ataupun yang kita nak sebutkan pada pagi ini adalah saya akan menyebutkan beberapa sifat yang ada di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala jelaskan daripada kriteria-kriteria dan sifat-sifat orang yang digelar sebagai golongan-golongan yang baik yang akan memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, syurga Allah ini mesti menjadi cita-cita semua orang yang beriman. Siapa yang beriman tetapi dia tak ingin masuk ke dalam syurga, ada masalah pada kefahamannya. Kerana setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini, dia mesti nak masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Kerana itu adalah hidupnya yang sebenar dan kekal abadi. Kalau tidak di situ, maknanya kalau tidak di syurga, dia hanya ada yang kedua, namanya neraka. Wal'iyadzubillah. Itu je. Dia tak boleh kata nak kekal hidup di dunia, dia tak nak balik ke syurga, tak nak pergi ke neraka. Dah, semua orang pasti akan dibalikkan ke sana. Cuma ketika dia balik, ke mana dia akan pergi, tuan-tuan? Neraka ataupun syurga? Itulah yang kita mohon kepada rahmat Allah dalam bulan ini, semoga kita masuk ke dalam golongan yang mendapat syurganya. Jadi beberapa sifat dalam Quran Allah sebutkan tentang golongan yang akan masuk ke dalam syurga. Di antaranya dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan beberapa sifat tentang sifat orang yang masuk ke dalam syurga. Antaranya, agaknya dulu saya dah pernah sebut kalau tak silap saya. Antaranya, mereka yang selalu melazimi dengan membaca doa yang dirakamkan doa itu di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran juzuk yang ketiga ayat yang ke-15 kalau tak silap saya. Allah Ta'ala berfirman, allazina qalu rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Siapa mereka? Wallahu basirun bil ibad, allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Ayat ke-15. 15. Kalau tersilap pun ayat ke-16. Allah Ta'ala berfirman pada surah Al-Imran, dan mereka-mereka yang, ayat berapa tadi? 15 kan? Ayat 14 apa ayat? 16. Okey, ayat ke-16. Ayat ke-15 cerita tentang syurga dan ditutup dengan berikan khabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa mereka? Allazina yaquluna rabbana innana amanna. Mereka lah orang-orang yang selalu berdoa dengan berkata, apa dia kata? Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Jadi doa yang dibaca ini adalah doa yang biasanya dibaca oleh orang yang masuk ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan, kita ada 2 hari lagi. Doa ini kalau boleh doa yang kita lazimi, kerana doa ini merupakan doa permohonan keampunan dan mohon keselamatan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, dah hafal tak doanya? Ke belum hafal? Dah hafal ya? Jadi ada yang dah hafal dan ada yang belum hafal. Jadi doa ini doa yang patut kita baca dan kita amalkan, mudah-mudahan mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-17.
Ayat 17 menyebut beberapa perangai mereka, di antaranya yang saya rasa mungkin ramai juga kita tertinggal atau terlupa, iaitu apa? Orang yang masuk syurga ini di antara sifat mereka adalah selalu beristighfar pada waktu sahur. Orang yang selalu beristighfar pada waktu sahur. Istighfar pada waktu sahur, tuan-tuan buka Quran, hanya ada 2 kali diulang pujian kepada golongan ini. Surah Ali Imran itu disebut, dan kemudian pada juzuk ke-29 kalau tak silap saya, dengan satu lagi ayat yang ayatnya tak sama digunakan, tetapi dua-dua memuji golongan yang istighfar pada waktu sahur. Istighfar pada bukan sahur baik, tetapi istighfar pada waktu sahur adalah suatu keistimewaan yang dikhususkan di dalam Al-Quran. Ayat ke-17 Allah Ta'ala sebut apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Jumpa? Nampak tak? Penutup ayat ke-17, hujung ayat 17. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Sahur ni bila mulanya? Sahur ni mulanya bila? Bila mula hidupkan api dapur. Dah. Banyak yang ni dia tak ada fix, dia tak ada tepat pukul berapa tak. Tetapi ahli tafsir mengatakan waktu sahur itu bermula 1/6 malam yang terakhir. 1/6 maksudnya kalau katalah tuan-tuan, malam tu mula pukul 8 malam contohnya, subuh pukul 6 pagi, maka kita pecahkan berapa jam itu kepada 6 bahagian. Maka dapatlah lebih kurang 40 minit sekitar lebih kurang sebelum masuknya waktu subuh. Maka itu dinamakan waktu sahur. Maka jangan tinggalkan kerana Allah sebut keistimewaan golongan ini. Mereka yang pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita ada 2 kali lagi puasa. 2 hari lagi. Bukan 2 kali, 2 hari lagi untuk bulan tahun ini insya-Allah taala. Tuan-tuan, okey. Pasal kita jumpa lambat, jadi dapat 2 lah tuan-tuan. Kalau jumpa awal lah, kita sempat sebut awal-awal, tuan-tuan. Hadirin semua, lebih kurang 2 kali lagi untuk kita dapatkan waktu sahur yang memang kita bangun. Mungkin sembahyang sunat ke akan datang, puasa sunat akan datang, kita buat juga. Tetapi ini pada bulan Ramadan, maka ambillah peluang berbaki ini untuk jadikan zikir yang terbaik yang kita baca pada waktu sahur, selepas makan atau sebelum makan sahur, iaitu istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu merupakan keutamaan zikir pada waktu tersebut. Quran mengistimewakan golongan ini. Dalam ayat tersebut, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar pada waktu sahur. Dalam ayat yang lain ada 2 kali je dalam Quran perkataan istighfar sahur ni. Dalam ayat yang lain, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka itu selalu beristighfar. Ini tuan-tuan sifat golongan ahli syurga, mereka selalu mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu sahur. Kalau tuan-tuan tengok doa tadi, Rabbana innana amanna faghfir lana, minta ampun kan? Istighfar pada waktu sahur pun minta ampun. Maknanya apa? Orang yang masuk syurga ni bukan mesti dia tak pernah buat dosa. Dia buat dosa, dia ada kesalahan, tetapi dia adalah orang yang selalu memohon ampun kepada kesalahan. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, kalau tuan-tuan tengok dan amati dalam Quran, dalam banyak ayat, bukan 1 ayat, bukan 2 ayat, dalam banyak ayat, sangat banyak ayat itu. Dalam banyak ayat, bila Allah sebutkan tentang golongan yang masuk syurga, banyak tuan-tuan, ayatnya sangat banyak. Boleh dikatakan hampir kebanyakan ayat akan menyebutkan sifat mereka adalah sifat yang suka memberi ketika di dunia. Beri ini kalau tak duit, makanan. Tak kira apa. Contoh, saya bacakan beberapa ayat. Contoh, ayat 17 tadi surah Ali Imran. Allah sebut apa? As-sabirina was-sadiqina wal-munfiqin, nawal qanitina wal-munfiqin. Orang yang menginfakkan.
Cuba tuan-tuan tengok pula dalam surah Al-Insan. Surah Insan, oh tak ada. Tak ada gantung lah. Pasal semua dah hafal tuan-tuan, jadi imam-imam tak perlu gantung dah. Dalam surah Al-Insan, Allah sebut tentang golongan abrar yang akan diberikan minum di dalam syurga. Allah sebut apa? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka-mereka yang memberikan makan kepada orang miskin, anak yatim dan golongan yang terhalang atau tertawan. Maknanya sifat memberi, sifat ahli syurga. Bagi kuih raya kat orang ke, bagi makan dekat orang, mengunjung kepada jiran. Ni nak bulan Ramadan, tuan-tuan, bagi duit raya, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, saya cadangkan kalau nak bagi duit raya, biar bagi dalam bulan Ramadan. Jangan bagi dah masuk Syawal. Bagi waktu Syawal pun baik, tetapi bagi dalam akhir Ramadan, tuan-tuan dapat pahala sedekah yang berlipat kali ganda. Kalau dapat bagi pula malam, mudah-mudahan kena malam tu Lailatul Qadar. Tuan-tuan bagi dekat cucu 10 orang tuan-tuan. Kalau berganda, berapa banyak gandaannya itu. Okey, ada 2 hari lagi tuan-tuan. Kalau dah tak sempat nak bagi cucu tak balik tuan-tuan, ini anak kat depan ni ada tuan-tuan boleh bagi duit raya. Hadirin yang saya kasih sekalian, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok. Itu artinya apa? Sedekah. Dan sikap memberi merupakan sikap ahli syurga. 3. Dan yang keempat, tapi sedekah ni ada 2 jenis. Satu sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Yang kedua sedekah sunat. Sedekah sunat namanya infak ataupun sedekah biasa. Yang seterusnya, tuan-tuan, ini penting untuk kita amati juga. Di dalam Al-Quranul Karim, tatkala Allah Azza wa Jalla menyebut tentang beberapa sifat orang yang masuk ke dalam syurga. Syurga itu bukan syurga biasa, syurga Firdaus. Syurga Firdaus, Allah Ta'ala menyebut di antara sifat mereka itu ada dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat yang keberapa? Surah Al-Mu'minun juzuk 21 kalau tak silap saya. Okey, berada pada ayat yang keempat ataupun yang kelima. Allah berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka-mereka yang dengan kemaluan mereka itu mereka jaga dan pelihara. Artinya apa? Mereka ketika di dunia benar-benar menjaga kehormatan diri mereka daripada jatuh kepada zina, liwat, lesbian dan seumpama dengannya. Ini adalah penyakit masyarakat. Yang tadi itu berkait dengan hubungan kita dengan Allah. Artinya apa dia? Orang itu bukan hanya sekadar baik pada dia mengeratkan hubungan dengan Allah, tetapi dalam masa yang sama dia adalah orang yang baik pada tidak melakukan kerosakan di dalam masyarakat. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ini tuan-tuan buka surah Al-Mu'minun, Allah sebut ayat itu. Tuan-tuan buka surah Al-Ma'arij juzuk 29, sama juga Allah ceritakan sifat itu. Allah sebut apa? Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Golongan itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan, sifat ini adalah sifat mereka. Maknanya orang yang jaga betul-betul kemaluan ataupun kehormatan diri mereka. Lagi sifat orang yang masuk ke dalam syurga dan mendapat keampunan Allah. Siapa dia tuan-tuan? Ada dalam surah Ali Imran. Ayatnya saya tak ingat tuan-tuan, tapi juzuk 4 dah masuk juzuk 4. Surah Al Imran ni ada juzuk 3, ada juzuk 4. Yang juzuk 4 punya tuan-tuan, ayat pangkal dia bunyi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan Allah sebut apa dia? Orang yang disuruh segera masuk ke dalam syurga dan mendapat keampunan Allah. Sifat mereka tuan-tuan, ni sifat lawan diri sendiri. Apa dia tuan-tuan? Pemurah tadi pun lawan diri sendiri juga. Kita selalu berlawan dengan diri kita. Beri, tak beri, beri, tak beri, beri, tak beri, beri, tak beri. Akhirnya duit tu dikoyakkan 2. Separuh dia pegang, separuh dia masuk juga. Tuan-tuan tengok. Sifat ini sifat yang juga
kita katakan sukar, tetapi ianya merupakan sifat orang yang beriman yang Allah janjikan mereka masuk ke dalam syurga. Antara akhlak dia adalah orang yang boleh menahan baran marah dalam diri mereka. Surah Al-Imran sebut, Allah Ta'ala sebut apa? Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu menahan kemarahannya. Dia boleh tahan, dia punya baran tu dia boleh tahan. Saat datang dia boleh tahan. Kaziminal ghaiza, dia boleh tahan kemarahan. Ini akhlak. Maknanya apa? Orang yang masuk ke dalam syurga bukan hanya baik sembahyangnya, bukan hanya baik sedekahnya, bukan hanya baik sahurnya dengan istighfar, tetapi ketika dia bermuamalat dengan isteri, bermuamalat dengan anak-anak, bermuamalat dengan penggolongan, saat amarah dalam dirinya naik, dia boleh tahan. Kalau dia tak boleh tahan, dia pasti akan jadi orang yang tidak berakhlak. Cuma tuan-tuan kena faham, marah ini tercela selain marah itu kerana Allah ataupun Rasul ataupun kebenaran. Semua tercela. Tuan-tuan, cawan terjatuh pecah, dipecahkan oleh anak sebagai contoh. Kita pun mak tuan-tuan, dia lain dengan kita datang kat dia, kita cubit lain kali, dengar cakap, itu lain dengan dia marah. Tuan-tuan tahu marah ini, ghaiz ni dalam bahasa Arab adalah jiwanya jadi meluap-luap, mukanya akan berubah, kulitnya akan jadi merah. Itu orang yang sudah hilang pertimbangan dan kawalan dalam dirinya. Angin kapi lah. Ya. Maknanya dia punya temperature dia naik lah. Tengok mukanya pun berubah, kulitnya pun putih jadi merah. Waktu tu bahaya. Kenapa? Dia tidak lagi akan bertindak dengan rasional akal dia, tetapi dia akan bertindak dengan amarahnya. Sebab itu tuan-tuan tengok, kes perceraian dan talak banyak berlaku di seluruh dunia tuan-tuan adalah saat dia sedang marah. Bila dia sedang marah, dia hilang pertimbangan akal. Pada waktu itu berlakulah sekian dan sekian dan sekian, tuan-tuan. Maka sebab itu orang yang mampu menahan amarah dirinya, tuan-tuan, adalah orang yang kuat. Kecuali kemarahan yang dilakukan itu betul-betul bukan kerana diri dia, bukan kerana kepentingan peribadi dia, tetapi semata-mata kerana Allah, kerana kemuliaan, kerana hak. Contohnya, tuan-tuan tengok cerita 3 hari lepas, Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa, telah ditembak ataupun masuk ke dalamnya oleh kumpulan orang Yahudi. Orang tengah sembahyang qiyamul lail, dia tembak dengan tembakan peluru getah ataupun melukakan beberapa orang dan sebagainya. Malam tadi saya dapat mesej daripada kawan saya daripada Gaza. Dia orang Gaza lah tuan-tuan, orang Gaza. Dia kata sudah 10 orang syahid sebagai syuhada, dan salah satu daripada Brigade Al-Qassam yang menjadi orang kuat daripada Al-Qassam juga telah dibom saat berada di atas kenderaannya. Maknanya pada bulan Ramadan seperti ini diperlecehkan umat Islam yang berada di Palestin daripada ketamakan orang-orang Yahudi untuk menguasai Palestin. Kita dengar, kita marah. Kita dengar, kita marah. Kita benci, kita tak suka. Cuma marah kita taklah sampai hempas laptop, sampai hempas handphone, tuan-tuan. Kita tak akan buat begitu pastinya, tuan-tuan. Tetapi kemarahan yang datang, itu datang dengan kemuliaan. Yang bahkan kemarahan itu datang dengan pertambahan iman pula lagi. Iman bertambah dengannya. Maka sifat seperti ini adalah sifat yang baik dan mulia. Sifat macam ni sifat yang baik lagi mulia, dan sifat ini merupakan sifat yang terpuji di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau tuan-tuan tengok amati apa yang dilakukan sekarang ini adalah satu kesengajaan untuk mencabuli kemuliaan hari dan bulan umat Islam. Dia bukan hanya buat kepada orang Islam, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, orang Yahudi dia juga melakukannya kepada orang Kristian yang berada di dalam Baitul Maqdis. Apa kerja yang dibuat sekarang ni? Sekarang ni dia sedang nak memindahkan atau mengusungkan ataupun istilahnya menguasai tanah yang berada di satu section di Baitul Maqdis, namanya Hayyu Jarrah ataupun Hayyu Sheikh Jarrah. Di kawasan itu dia nak pindahkan orang supaya keluar daripada rumah pergi tempat lain, jadi tanah itu dia akan kuasai sikit-sikit. Itu cara dia, penjajahan yang dilakukan. Maknanya pindahkan penduduk, dia duduk situ, pindahkan penduduk, dia duduk situ.
Kalau dia gunakan cara diplomasi yang baik, dia tawarkan beberapa juta daripada harta, tawarkan tanah di Eropah, bagi pasport kenegaraan di sana. Dia kata pergi sana, kami bagi semua ini, pindah. Tuan-tuan, pindah. Itu tawaran yang mereka bagi dengan cara yang baik. Kalau mereka tak nak, maka akhirnya gunakan cara kekerasan. Tuan-tuan, itu yang sedang dihadapi oleh saudara kita di sana. Tetapi tuan-tuan, kita tak menjangkakan sesuatu yang luar biasa. Bila berlaku malam tu bila berlaku tembakan seperti itu, esoknya subuh bilangan orang lebih ramai daripada semalamnya. Maksudnya apa? Mereka tidak takut, bahkan mereka terus teguh memenuhi Masjidil Aqsa, menunjukkan mereka tidak takut dengan apa yang diancamkan kepada mereka. Itu sifat orang beriman, tuan-tuan. Kerana bagi mereka, kalau mereka terbunuh ataupun luka di jalan Allah, semuanya itu akan diberikan Allah padanya ganjaran ataupun syahid. Tetapi orang Yahudi pula, mereka buat itu untuk terus hidup. Maknanya dia buat kerja tu untuk dia terus hidup. Okey, pastinya mereka lah yang lebih takut kepada kematian berbanding dengan orang yang beriman. Jadi ini tuan-tuan kehebatan orang beriman. Sebab itu tuan-tuan, Asy-Syahid Hasanul Banna beliau pernah mengatakan, kata beliau, kita kalau berjaya mewujudkan orang yang betul-betul beriman, kita telah wujudkan seorang yang memiliki kebolehan untuk berjaya dalam segala aspek. Maknanya kita kalau ada orang beriman, maknanya kita sudah memiliki potensi untuk berjaya dalam banyak perkara. Jadi sebab itu, wujudnya keimanan dalam diri seorang akan bentuk karakter yang hebat dalam diri dia, insya-Allah taala. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, itu adalah satu daripada sifat penting dan besar daripada sifat-sifat ahli syurga. Yang lain daripada sifat itu, kalau tuan-tuan bertengok di dalam Al-Quran, ada beberapa sifat dan karakter lain yang Allah selalu sebut dan ulang beberapa kali. Di antaranya yang lain, tuan tengok ya, dia bermula dengan hubungan dengan Allah, sampai hubungan dengan diri dia, sampailah kepada hubungannya dengan manusia yang lain. Apa dia, tuan-tuan? Iaitu Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun dan surah Al-Ma'arij, dan mungkin ada dalam surah yang lain. Allah sebut apa? Walladzina hum li amanatihim. Kalau surah Al-Mu'minun tu muka surat pertama. Muka surat pertama sekitar ayat 10 atau ayat 11 daripada surah itu. Allah sebut walladzina hum li amanatihim, dan orang-orang yang dengan segala amanah yang dia pikul dan dia pegang, dia jaga dengan baik. Kalau tuan-tuan ditugaskan untuk pegang duit zakat, pegang betul-betul. Bukan buat beli basikal, tak. Buat cat rumah, tak. Tukar langsir pula. Lepas tu qada balik semula, tak. Dia pegang dengan baik. Jadi bendahari masjid, dia pegang dengan amanah duit itu. Kurang 5 sen, dia gantikan. Kurang 10 sen, dia gantikan. Kerana dia rasa itu adalah amanah dan tanggungjawab. Kita disuruh pegang fail-fail kerja-kerja yang penting, kita pegang dengan baik. Bos kata masuk kerja pukul 8, gunakan komputer ini untuk buat kerja syarikat, bukan untuk main Facebook peribadi. Dia jaga dengan baik. Orang yang diberikan amanah dan tanggungjawab, dia buat dengan sebaiknya. Maka orang dan golongan seperti ini adalah golongan yang masuk syurga. Sebab itu tuan-tuan tengok kesilapfahaman orang Islam hari ini. Dia punya tarawihnya 20 rakaat, bagus dah. Besok pagi pergi kerja, khianat harta syarikat. Klaim tak betul. Klaim tak betul. Nampak tuan? Syarikat suruh beli whiteboard untuk letak dekat sekolah-sekolah sekitar daerah Muar. Whiteboard harganya 150, tapi dia tulis kat situ setiap satu whiteboard 250. Satu whiteboard dia ambil RM100. Nampak tak contohnya? Maka tidak ada amanah. Walaupun malam tadi tarawih 23 rakaat, entah-entah imam dah berhenti, disambung lagi 10 rakaat, 33 rakaat. Maksudnya dari sudut baiknya dia pada hubungannya dengan Allah baik. Tetapi sifat ahli syurga bukan cukup baik dia dengan Tuhan, tetapi dia memiliki nilai transparan, kejujuran, tuan-tuan, pada segala perkara yang dilakukan dalam dirinya. Ini kesilapfahaman orang kita kadang-kadang. Dia rasa tak apa. Sebab itu ada orang dia faham begini, tuan-tuan. Dia kata kita main nombor ekor tak apa, kita main judi tak apa, nanti duit tu buat pergi haji. Dia cara fahamnya macam tu. Cara fahamnya macam tu. Salah. Jadi kata jahat tak apa, kita tipu duit tak apa, kita claim salah pun tak apa, kita buat ni pun tak apa. Yang penting malam tarawih kita taja buka puasa. Mari kita buat.
Tak, itu kesilapfahaman. Dalam Quran, ketika menceritakan tentang sifat ahli syurga, bermula daripada akidah keimanan mereka, sampai kepada ibadah mereka, sampai kepada hubungannya dengan manusia, bahkan sampai kepada muamalat harta mereka, dicatatkan oleh Allah dalam Quran. Artinya apa? Orang yang masuk syurga bukan hanya baik pada etikanya dengan Allah, tetapi baik juga etikanya dengan manusia dan juga makhluk. Sebab tu tuan-tuan tengok, sifat-sifat ini perlu kita cermati dan amati bersama. Jangan sampai kita menjuzukkan atau memisahkan makna ini, sehingga akhirnya kita akan tengok orang ni baik dekat masjid, luar masjid panas baran, baik dalam masjid, luar baik jahat dan sebagainya. Tak, dia akan jadi sama. Itulah karakternya di dalam masjid dan itulah karakternya di luar masjid. Dah bunyi dah tuan. Kita lebihkan 10 minit lagi lebih kurang, sebab tuan-tuan nak buat solat sunat isyraq kan. Walaupun sebenarnya tuan-tuan, bukan sebenarnya tak, walaupun dalam solat sunat isyraq dan duha ini ada khilaf di kalangan mazhab Syafi'i. Ada yang menyatakan isyraq dan duha adalah satu. Okey, tapi qaul pandangan kedua, Imam Ghazali berpandangan pula isyraq adalah satu sembahyang, duha adalah satu sembahyang. Maknanya syuruk tu sembahyang, nanti dah masuk duha ada sembahyang lagi. Tetapi dalam mazhab Syafi'i juga sebahagian ulama mengatakan tak, bila dah naik dah matahari, contohnya dah naik dah, syuruk naik dah, dia kata dah lepas dia naik itu, maka itulah duha dan itulah syuruk. Maknanya satu solat yang sama. Maka terserah tuan-tuan untuk ambil yang mana. Kalau kita ada masa yang lapang, dan masa lapang dah tuan-tuan dah pincin, nak buat apa lagi? Ke ada mancah lagi dah? Nyawit? Tak ada tuan-tuan. Mana ada mancah, mana nyawit lagi dah? Enggak, tak ada buat apa dah. Jadi tuan-tuan pisahkan je lah. Jadi isyraq adalah isyraq, nanti dah masuk duha tuan-tuan buat sekali lagi. Tak apa, orang yang kerja pejabat, yang nak cepat dan apa, dia sekalikan saja. Tuan ni terus solat sunat duha saja. Okey, selepas waktu isyraq lewatkan sikit beberapa minit, terus buat solat duha. Imam Ghazali menyebutkan ini dalam kitabnya Bidayatul Hidayah pada membicarakan kedua-dua hal perkara ini. Hadirin yang saya kasih sekalian, jadi itu perkara yang penting yang perlu kita perhalusi, amati dan kita cermati bersama. Kemudian tuan-tuan, kita tengok dan tutup ataupun dengan satu sifat yang Allah ulang juga dalam Quran tentang sifat mereka, yang boleh dikatakan sifat ni kalau tak ada, dia tak akan menjadikan orang itu ahli syurga. Langsung tak akan jadi, tuan-tuan. Iaitu mereka yang hidup sebagai orang beriman tetapi mensia-siakan solat. Surah Al-Mu'minun Allah sebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Hujungnya ayat ke-10 atau ke-11 atau ke-12 atau ke-11 Allah sebut walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka pada sembahyang mereka itu mereka pelihara dan jaga. Tuan-tuan buka pula surah Al-Ma'arij ayat yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan, Allah sebut illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Orang yang tidak salat mereka bersifat keluh kesah, melainkan orang yang salat mereka sentiasa berada dalam salat. Maknanya apa? Sembahyang dia jaga. Sembahyang ni dia jaga. Jaga ni maknanya apa? Ketika sakit sembahyang, ketika sehat sembahyang, ketika sibuk sembahyang, ketika tak sibuk sembahyang, ketika musafir jaga sembahyang, ketika tak musafir pun sembahyang, ketika miskin jaga sembahyang, ketika kaya pun jaga sembahyang. Nampak tuan? Solat tidak diringankan dan dijaga dengan baik. Dan sebab itu tuan-tuan, nanti kita akan tengok kalau kita ada masa lah ke depan-depan. Sebab kalau PKP, hari ni mula PKP kan, kalau PKP mula, lepas tu perkeliling keluar, tak ada kuliah, maka saya rasa kuliah saya ni yang terakhir lah sebelum PKP. Tuan-tuan, jadi kita sarapan besar sikit hari ni tuan-tuan, pasal kuliah terakhir. Sarapannya kena besar kat luar tuan-tuan, roti canai ke. Baik, hadirin yang saya kasihan, itu satu. Nak tengok maksudnya apa tuan-tuan? Kalau ada tuan-tuan, ada satu bab ataupun tajuk yang penting untuk dibicarakan yang terkait dengan perkara yang dinamakan seperti apa yang kita sebut tadi. Solat, tuan-tuan, mereka yang solatnya itu berada dalam keadaan yang sentiasa, dia jaga dan dia pelihara. Dalam apa jua keadaan dan situasi, solat dijaga. Sebab itu tuan-tuan, antara perkara yang terakhir akan terleput daripada umat ini adalah urusan yang terkait dengan solat. Nabi sebut dalam hadis, latanqudanna ural islamu urwatan
akan terurai, terbuka ikatan Islam itu. Satu ikatan. Ikatan pertama yang akan terlerai adalah ikatan pemerintahan. Maksudnya apa? Sebagaimana kamu lihat warisi di zaman Nabi, khilafah. Berakhir dengan Uthmaniyah. Kuasa umat Islam tidak lagi disatukan. Habis. Itu akan terlerai. Tapi akhir zaman nanti akan berlaku sekali lagi. Tapi terlerai. Lepas tu bermula, daripada mulanya hilang ikatan itu, ikatan lain juga akan terbuka. Mungkin urusan muamalat Islam, mungkin urusan keluarga Islam, masyarakat Islam. Tapi Nabi sebut akhir sekali yang akan terurai daripada mereka adalah solat. Maksudnya apa? Akan bermula umat Islam meninggalkan solat. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok suasana di Perak Raja, mungkin tidaklah tuan-tuan, sebab Perak Raja semuanya para awliya dan salihin. Tuan-tuan pergi ke kampung-kampung dalam, pergi dekat sana mukim Sungai Balang, tuan-tuan pergi dekat kawasan-kawasan yang lebih dalam-dalam lagi, Parit nombor sekian, pergi ke dalam, tuan-tuan tengok ada lagi surau-surau yang rumputnya naik setinggi surau, yang menjala dekat tingkap-tingkap. Maknanya apa? Tak ada orang masuk surau tu. Nampak tak? Tai ayam penuh pada itu ada. Memberikan isyarat penduduk kampung tak pergi surau. Walaupun mungkin dia kata dia pergi masjid Ustaz, ya, tetapi tempat yang dia ada terdekat dengan dia mesti kena diamarahkan. Tak payah itu tuan-tuan. Saya di pondok saya yang saya sebut, saya dah berjalan 2 tahun dah kan tuan. Saya buat majlis buka puasa di Mahari. Malam tadi kita buat, malam raya kita buat sekali lagi. Kalau tak ada larangan tuan, kita akan buat. Jadi kita jemput dia orang, mari datang nak bagi duit zakat. Kita mesej minta datang bagi zakat. Jadi dia orang datang kan, dan azan bagi duit zakat, terus balik, tak sembahyang dulu. Sampai ke tahap itu tuan. Kita ingat kita nak bagi lepas buka tu, okey cantik lah, jauh boleh sembahyang sekali, boleh zikir sekejap, agak nak tarawih sekali. Tapi dah datang dapat terus balik. Bukan seorang, berorang-orang. Jadi tuan-tuan boleh nampak tak suasana, keadaan masyarakat yang dia nak duitnya, sembahyangnya dia tak nak. Jadi tuan-tuan, itu bukan kita nak merendahkan siapa, tetapi kita nak fikir bersama. Ada lagi masyarakat saat kita boleh duduk dalam majlis yang baik macam ini, tapi ada orang di luar, bukan majlis ilmu je tak datang, solat masih diringankan. Yang datang bukan umurnya macam anak kita, umurnya macam tuan-tuan 40 lebih, 50 lebih, ada yang 60. Jadi tuan-tuan, ini adalah satu perkara yang perlu kita sama-sama fikirkan. Kenapa tuan-tuan? Kerana kalau yang ini sudah hilang dan terluput, segala kebaikan umat Islam tidak ada. Kalau solat tak ada, apa lagi yang diharapkan? Jadi kita mohon kepada Allah. Sebab itu doa dalam Quran diajarkan apa tuan-tuan? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ketika doa minta kita jadi orang sembahyang, dia bukan minta kita je sembahyang. Wa min dzurriyyati, dan jadikanlah zuriat keturunanku juga melaksanakan solat. Maka tuan-tuan, itu yang kita minta kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita semua, masyarakat sekeliling kita dan zuriat keturunan kita, jadikan mereka yang mendirikan solat, insya-Allah taala, dan akhirnya kita semua dapat kejayaan dunia dan akhirat bermula daripada sembahyang. Kalau sembahyang dilengahkan, sebab itu tuan-tuan, saya pun bincang dengan Imarah, dengan Hafiz beberapa hari depan, macam mana cara kampung-kampung ni kita nak buat. Saya balik sekali, tapi balik kali ni saya lama sikit tuan-tuan. Balik kali ni saya lama sikit. Jadi saya duk fikir apa cara saya nak buat untuk buat begitu. Bila tuan-tuan tengok kampung yang tidak sembahyang orangnya, masalah sosialnya banyak. Dan itu memang berlaku, tuan-tuan. Berlaku. Okey, tempat-tempat yang kita tengok hotspot ini, yang orangnya tak sembahyang, kurang imarahkan, kurang melaksanakan salat, tuan-tuan, ada banyak kes-kes anak luar nikah di kampung itu. Jadi ini memberikan makna pada dia bermula dengan solat. Kalau masyarakat kita berjaya, bukan berjaya solat kan, berjaya ajak dia solat. Kalau solat kan tu mati maknanya kan. Kita berjaya ajak mereka untuk melaksanakan solat, maka sebenarnya kita telah merubah jiwanya
untuk menjadi jiwa yang taat kepada Allah, takut kepada Allah. Secara automatik masyarakat akan menjadi masyarakat yang baik, insya-Allah. Tuan-tuan jangan lupa doa lah. Kalau baca ratib al-atas tu tuan-tuan, sambil-sambil nak baca tu tuan-tuan niatkan sekali, ya Allah jadikanlah dengan berkat bacaan ini masyarakat sekeliling kami menjadi mereka yang mengimrahkan masjid, mendirikan salat. Mana tahu doa tuan-tuan lah yang mustajab dan masuk ke dalam masyarakat kita. Kalau baik masyarakat kita, yang dapat kebaikan kan kita. Sebab kita duduk dalam masyarakat itu. Cuba kalau masyarakat kita rosak, kita duduk dalam tu, kita pun tak selesa. Kecurian banyak, itu jadi, berkat tak ada, orangnya kasar-kasar, akhlaknya buruk. Jadi kalau masyarakat kita solat, kita akan dapati, kita juga mendapat kebaikan dan keberkatan daripada insya-Allah taala. Boleh. Jadi dah berapa sifat dah? Senaraikan. 7. Dah 7 semuanya. Okey, 7 tuan-tuan. Lebih 7 kita jumpa nantilah pada pertemuan akan datang kalau tak ada PKP tuan. Insya-Allah. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, saya rasa itulah sedikit sebanyak ingatan kita bersama dalam beberapa sifat yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran daripada kelebihan ataupun sifat-sifat ahli syurga. Mudah-mudahan kita berusahalah jadi di kalangan mereka. Kita usaha jadi di kalangan mereka yang kita akan meninggalkan dunia ini tak lama lagi tuan-tuan. Tak lama kita akan tinggalkan. Dan orang yang telah meninggalkan kita, lagi musim Covid ni tuan-tuan, dia tak kira umur dah sekarang kan. Covid masuk je tuan-tuan, yang muda pun jalan, yang tua pun jalan. Nampak tuan? Jadi ini dia tak tahu. Bila kita mati tuan-tuan, mudah-mudahan kematian kita itu adalah permulaan kehidupan kekal yang baik, insya-Allah taala. Jadi sekadar itu saja qulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Sambung buat kuih raya tuan-tuan balik rumah. Tak ada.